Oh, terima kasih yang pertama. Yang ketiga, terima kasih. Yang kesembilan, terima kasih. Yang keempat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang rakan-rakan seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ismi Rakyat daripada Lumut, Perak, Darul Ridwan. Alhamdulillah, dapat lagi kita bersua pada petang ini untuk mencernakan penerangan. Semoga kita faham bahawa keadaan politik hari ini kita kena memastikan bersatu, tidak berkuasa dalam negara ini. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dah baca tajuk saya kan? Dan teruskan perkongsian saudara. Kerana perjuangan kita belum lagi selesai. Dan perjuangan kita takkan selesai selama-lamanya. Dan untuk makluman saudara-saudari berkenaan pemilihan Perdana Menteri Malaysia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan melanjutkan masa sehingga jam 2 petang esok. Bermakna rundingan masih lagi berlaku. Dan ada berita baik untuk negeri Perak. Yang amat berhormat Datuk Seri Syarani Mohamad bakal mengangkat sumpah kalau tak silap hari ini. Alhamdulillah. Satu kemenangan yang besar kepada Barisan Nasional. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, pedulikanlah apa Perikatan Nasional nak kata kepada kita. Berkawan dengan musuh lebih baik daripada memaafkan pengkhianat. Kerana pengkhianat ini akan membunuh kita jika mereka berkuasa. Sebab bersatu ditubuhkan untuk membunuh UMNO. Ingat tu saudara dan saudari. Dan bersatu ini akan menyebabkan negara kita ini hancur dan binasa, tuan-tuan. Kerana Muhyiddin seorang yang gila kuasa dan tak pernah mengakui kesilapan atau kesalahannya. Faizal Acal, itu hak you lah. Dihina tidak akan menjadi sampah, saudara. Dipuji tidak akan jadi rembulan. Maka pedulikan omongan orang kepada kita. Yang penting bukan soal siapa yang terbaik, soal siapa yang mau berbuat baik. Teruskan perjuangan, saudara. Kita mesti sentiasa berada dalam barisan. Jangan sesekali kita meninggalkan barisan. Kerana Barisan Nasional adalah perjuangan kita. Dipertahankan Barisan Nasional dari dibunuh oleh Perikatan Nasional, saudara. Itu yang penting, tuan-tuan. Mas, up to you lah. You nak kata UMNO terbunuh ke apa terbunuh. Yang penting hari ini Perikatan Nasional tidak boleh membunuh UMNO. Perikatan Nasional tidak boleh mengkhianati Barisan Nasional untuk kali kedua. Ada cerita, tuan-tuan. Tak, itu up to you lah. Up to you. Geng-geng Perikatan Nasional, saya tak tahulah. Yang penting you gagal. Yang penting kita takkan benarkan Perikatan Nasional menguasai negara ini. Yang penting untuk kestabilan dan kemakmuran negara ini dulu. Sebab Muhyiddin orang yang politik-thinking 24 hours. Dan cita-cita Muhyiddin tak lain tak bukan adalah untuk menguburkan UMNO dan menguburkan Barisan Nasional. Dan kita jangan jadi kambing hitam untuk kali kedua. Muhyiddin sanggup mengkhianati siapa saja untuk kepentingan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Beliau pernah mengkhianati Tun Abdullah, mengkhianati Najib Razak, mengkhianati Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim. Malah kempen hebat di Pilihan Raya ke-15 dia memfitnah kononnya Dr. Zahid Hamidi ingin jadi Perdana Menteri Malaysia. Dan terbukti hari ini siapa yang tergila-gila nak jadi Perdana Menteri? Bukan Muhyiddin kah? Sedangkan beliau dah pernah jadi Perdana Menteri. Bukan tak pernah.
Beliau jatuh kerana beliau gagal untuk menguruskan ekonomi negara, menguruskan kebajikan rakyat dan gagal untuk menguruskan wabak COVID-19 dengan baik. Sebab itu beliau diturunkan pada waktu itu. Tuan fikir dia tak berdendam? Dia sangat berdendam kepada kita, tuan-tuan. Okey, tuan. Teruskan perkongsian, tuan-tuan. Lebih baik berdamai dengan musuh daripada berbaik dengan pengkhianat. Sebab pengkhianat tetap akan mengkhianati kita. Dan hari ini, walaupun ada cuba untuk dikata, mereka tidak boleh melompat lagi, tuan-tuan, kerana diikat dengan akta anti-lompat parti, anti-hopping law, yang diluluskan ketika kerajaan campuran Ismail Sabri sebelum ini. Jadi adalah 2-3 orang jugalah yang nak jadi kata, tapi tak boleh dikata. Mereka lupa masa mereka mengambil watikah dulu, mereka menurunkan tanda tangan empower kepada Presiden. Sebab tu hari ini pihak-pihak tertentu sedang mendesak Presiden UMNO untuk berundur. Sebab apa? Sebab mereka nak mengambil alih jawatan Presiden itu dan cuba mengheret UMNO untuk bersama pengkhianat, iaitu Parti Bersatu ni. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Dipedulikan mereka, tuan-tuan. Daripada dikhianati, lebih baik kita berbaik dengan musuh. Kerana itu lebih baik kepada perjuangan kita berbanding kita bersama dengan pengkhianat untuk kali kedua. Jangan kita dipatuk ular yang sama 2 kali, tuan-tuan. Ular tu bernama Parti Bersatu, tuan-tuan. Itulah ular yang mecahkan mufakat nasional. Ular yang sentiasa mencari jalan untuk melepaskan bisanya kepada kita. Jadi kita kena kandang ular tu. Boleh? Di Perak, alhamdulillah, saya ahli UMNO Perak, di Lumut Perak, tuan-tuan, menyokong penuh Datuk Seri Syarani Muhammad sebagai Menteri Besar Perak. Itu yang terbaik untuk orang Perak. Kita jangan sekalilah memberi peluang kepada Perikatan Nasional. Sebab Perikatan Nasional terlampau tamak. Dia tidak ada belas kesian kepada kita dan sentiasa mencari jalan untuk melemahkan kita dengan cara yang tidak baik. Okey, tuan. Ingat, tuan. Ingat, tuan dan puan. Ingat, no? Boleh, no? Teruskan perjuangan tuan dan puan. Berikan kesetiaan yang padu kepada Barisan Nasional. Berikan kesetiaan yang padu kepada Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Beliau sedang diserang oleh lawan-lawan kita, iaitu mereka-mereka yang berkiblatkan kepada Bersatu. Mereka-mereka yang nak menjual perjuangan kita kepada Bersatu. Mereka-mereka yang pentingkan diri. Mereka bukan peduli. Yang penting hari ini, mereka nak jual perjuangan mereka kepada Bersatu. Tapi mereka tak boleh jual lagi. Sebab apa? Akta anti-lompat parti menghalang mereka untuk menjual perjuangan kita kepada Bersatu. Yang tak setuju, dia akan hilang kelayakan ahli parlimen. Ada kan? S2O ke apa nama? Dia tak bersetuju kan? Dia tak setuju, tu dia punya pasal lah. Tu hak dia lah. Tapi kalau dia hilang kelayakan sebagai ahli parlimen, dia sendiri tanggung lah. Sebab dia yang turunkan tantangan. Dan dia juga yang menyokong akta anti-lompat parti yang diusurkan dalam Parlimen Malaysia. Saya bukan penjilat Dr. Zahid. Saya ada pesan, kita mesti sentiasa berada dalam barisan. Jangan sesekali kita meninggalkan barisan. Kerana barisan adalah perjuangan kita. Dr. Zahid Hamidi adalah pengerusi barisan. Dr. Zahid Hamidi adalah Presiden UMNO. Dalam keadaan genting hari ini, kalau kita terikut-ikut permainan musuh iaitu Bersatu, termasuk orang-orang mereka yang cuba menjadi gunting limpatan untuk menjatuhkan Presiden, bermakna parti kita akan ditawan oleh Bersatu dan akan dibunuh oleh Bersatu. Adakah tuan-tuan nak parti kita dibunuh oleh Bersatu? Sebab tu kita hari ini akar umbi UMNO, akar umbi Barisan Nasional mesti sentiasa berada dalam barisan. Jangan sekali kita akar umbi meninggalkan barisan. Kalau kita meninggalkan barisan, bermakna akan ada
gunting-gunting dan lipatan yang akan menghancurkan Barisan Nasional dan menjual perjuangan kita bersatu. Nakkah kita menjual perjuangan kita bersatu? Nakkah parti kita dibunuh oleh bersatu? Sebab tu saya kata, lebih baik kita berbaik dengan musuh dari memaafkan pengkhianat yang bernama bersatu ini. Sebab bersatu hari ini sedang menagih nyawa dari kita. Mereka ingin jawatan nombor 1. Dan mereka hari ini cuba untuk membodek-bodek kita, memperalatkan segelintir pemimpin kita untuk kepentingan Muhyiddin dan parti bersatu. Adakah tuan-tuan nak terperangkap kali kedua? Nak jatuh dalam lubang yang sama? Nak dipatuk ular yang sama? Tak nak kan tuan? Lebih baik kita berbaik dengan musuh dari kita memaafkan pengkhianat. Kerana pengkhianat tetap pengkhianat selama-lamanya tuan-tuan. Betul tuan? Setuju? Semangat, semangat. Teruskan perjuangan kita. Bersatu fikir kita sudah menyerah kalah. Bersatu fikir kita akan menyerah diri kepada mereka. Bersatu fikir mereka telah berjaya menawan kita. Pas fikir dialah king hari ini. Dia salah tuan-tuan. Dia silap tuan-tuan. Kita takkan menyerah kalah kepada Perikatan Nasional. Kita takkan menyerahkan perjuangan kita kepada Perikatan Nasional. Kita akan lawan dan kita pastikan Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Boleh tuan? Kita dikhianati zaman pilihan raya ke-14. Kita dikhianati ketika menjadi kerajaan campuran bersama mereka. Kita juga dikhianati ketika pilihan raya yang ke-15 dengan fitnah-fitnah yang hebat yang dilakukan oleh Muhyiddin kepada kita. Adakah kita nak maafkan pengkhianat? Ya, tolak apa kau? Saya ulang, lebih baik kita memaafkan musuh dari kita memaafkan pengkhianat. Kerana pengkhianat akan mengkhianati kita. Biar kita sakit dahulu, biar kita susah dahulu, dari kita terseksa dibelasah pengkhianat. Sebab hari ini pengkhianat bersatu ni sedang menagih sokongan kepada kita. Mereka memperalatkan 2-3 orang pimpin kita untuk mendesak Dr. Zahid Hamidi meletak jawatan. Tuan tahu tak? Contohnya On Hafiz yang tak henti-henti mendesak Dr. Zahid Hamidi meletak jawatan. On Hafiz, you jagalah. Buat apa you nak desak Presiden UMNO letak jawatan? You pun ahli UMNO macam saya juga. Kenapa you nak desak Dr. Zahid Hamidi letak jawatan? Kamu pergi jumpalah Dr. Zahid Hamidi. Kenapa kamu nak gunakan media desak beliau letak jawatan? Sebab apa? Sebab untuk kepentingan siapa? Kepentingan Isyamuddin. Isyamuddin On punya kepentingan. Apa benda lah On Hafiz? Patutnya kamu patuh kepada perjuangan parti. Kamu kena sentiasa berada dalam barisan. Jangan sekali meninggalkan barisan. Kerana Barisan Nasional adalah perjuangan kita. Sepatutnya kamu kena bersama dengan Presiden. Sebab Presiden kita dikhianati cukup hebat oleh bersatu. Sepatutnya kamu belajar dari sejarah On Hafiz. Yang menyelamatkan UMNO dari diharamkan adalah Zahid Hamidi. Sebab tu kamu boleh jadi Menteri Besar Johor hari ini. Sebab UMNO tu masih wujud ketika bersatu nak mengharamkan UMNO. Presiden kita dah mengorbankan diri dia. Didakwa dengan berbagai-bagai pertuduhan. Hanya kerana nak menghalang nyawa UMNO dicabut oleh bersatu ni. Ini kamu pula nak desak Presiden letak jawatan. Tak henti-henti kamu nak mendesak Presiden letak jawatan. Sama juga dengan KJ. Kamu diam KJ. Kamu diam. Kamu ikut cukup. Kalau kamu tak suka, kamu lompat masuk bersatu. Nak mendesak Presiden letak jawatan sebab apa? Sebab apa? Sebab kepentingan kamu. Kita
ahli UMNO Barisan Nasional takkan sama sekali berpakat dengan Perikatan Nasional lagi. Kita takkan maafkan bersatu lagi, saudara. Cukuplah penyiasaan yang bersatu buat kepada kita, tindas kita, hina kita, termasuk dalam Perikatan Nasional tu. Panggil kita itik patah kaki, panggil kita mengkarung, panggil kita biawak pemakan bangkai, panggil kita beruang, membuahkan kita durian muda, dan berbagai-bagai penghinaan dan cercaan yang dibuat oleh kawan-kawan bersatu kepada kita. Kamu nak kata saya ejen DAP ke, you katalah. Yang penting hari ini memaafkan musuh lebih baik dari memaafkan pengkhianat. Kerana pengkhianat ini berbusuk hati kepada kita. Pengkhianat ini tidak ada keikhlasan kepada kita. Kita pernah memaafkan mereka. Kita pernah menjulang ketua mereka sebagai Perdana Menteri Malaysia. Apa yang mereka balas kepada kita? Mereka balas kita dengan berbagai-bagai penghinaan. Mereka tubuh gabungan baru untuk membunuh Barisan Nasional. Mereka mencari berbagai-bagai jalan untuk mematikan perjuangan kita melalui fitnah dan sebagainya. Pedulilah apa orang Perikatan Nasional nak kata. Yang penting kita akan pastikan Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sebab Muhyiddin seorang yang gagal. Ketika dia menguruskan negara, hutang meningkat 1.045 trilion. 600 bilion digunakan ketika darurat tanpa melalui Parlimen, dan dapat dikabarkan banyak projek-projek direct nego diberi ketika itu. 600 bilion, tuan-tuan. 600 bilion. Dan beliaulah satu-satu Perdana Menteri dunia ni yang buat lockdown dan darurat yang terpanjang dunia untuk lawan COVID-19. Okey, tuan-tuan. Saya sokong Dr. Zahid atas posisi dia sebagai Presiden UMNO. Dia adalah Jeneral Perang Barisan Nasional. Menang atau kalah pilihan raya itu soal nombor 2, saudara. Soalnya hari ini, kita mesti mempertahankan Panglima Perang kita dari dijatuhkan pengkhianat melalui gunting-gunting dan lipatan yang bersepah-sepah hari ini. Tuan nilai sendiri. Sebelum pilihan raya, mereka bercakap soal kesetiaan. Bila saya tamat pilihan raya, mereka cari jalan nak jadi katak. Nasib baik kita dah ada akta anti katak. Tuan dan puan, kita kena positif. Saya ulang, memaafkan musuh lebih baik daripada memaafkan pengkhianat. Itu saya tuan-tuan. Kalau kita hari nak memaafkan pengkhianat bersatu ni, nescaya kita akan menyesal kemudian. Mereka akan lemahkan kita secukup-cukupnya. Mereka akan menghancurkan parti kita secukup-cukupnya. Mereka akan memecah belahkan orang-orang kita secukup-cukupnya. Dan mereka akan mengembangkan bersatu tu dan menjadikan UMNO parti cipisan yang kecil, saudara. Dan selepas itu di pilihan raya ke-16, kita akan jadi kambing hitam, saudara. Semua kegagalan bersatu mereka akan letakkan di batu jembalang UMNO. Last minute nanti, dekat-dekat pilihan raya, mereka akan angkat seorang ahli Parlimen UMNO untuk menjadi Perdana Menteri. Apabila kita masuk pilihan raya, automatik kita akan kalah pilihan raya. Hati-hati, tuan-tuan. Kita kalah sebab kita ambil alih jawatan Perdana Menteri di saat akhir. Ini semua adalah strategi Muhyiddin untuk memerangkap kita supaya segala kegagalan Muhyiddin ditanggung oleh Ismail Sabri. Itu cerita, tuan-tuan. Kita kalah pilihan raya kerana kita lambat membubarkan parlimen kerana terperangkap dengan strategi permainan politik yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin dan konco-konconya, tuan-tuan. Nampak? Yang gagal tu Muhyiddin, yang dipersalahkan Ismail Sabri. Yang gagal itu bersatu, yang dipersalahkan UMNO. Dan perkara itu akan berulang lagi kalau kita berpakat dengan Perikatan Nasional.
Kan? Mula-mula memanglah kita kena angkat dia sebagai PM. Nanti dekat-dekat lagi setahun nak pilihan raya, tuan-tuan, dia akan angkat pula ahli parlimen kita sebagai kambing hitam untuk menjadi Perdana Menteri. Bila masuk je pilihan raya, kan, kita akan dipersalahkan. Mereka akan menjadi hero kononnya. Kamu nak kata Syekh Kaldai Zahid Hamidi, kamu katalah, saya dah kata, kita mesti sentiasa berada dalam barisan. Jangan sesekali kita meninggalkan barisan. Kerana barisan nasional adalah perjuangan kita. Ingat tu, saudara. Dan Jeneral Perang kita bernama Dr. Zahid Hamidi, kita kena pastikan tak ada mana-mana musuh atau pengkhianat ini menjatuhkan dia. Jangan kita pastikan juga gunting-gunting lipatan dalam parti yang cuba untuk menjatuhkannya kerana mereka nak mengambil alih jawatan presiden dan menjual perjuangan kita kepada bersatu pengkhianat ni. Adakah tuan-tuan rela gunting dan lipatan menjual perjuangan kita kepada bersatu? Adakah tuan-tuan rela dibuli, dihina sebagai itik patah kaki, dihina sebagai mengkarung, dihina sebagai biawak pemakan bangkai, dihina sebagai beruang, dihina sebagai doye muda, dihina sebagai keruh dan sebagainya? Tak sanggup kan? Dan jangan ikut pemimpin-pemimpin yang berkiblatkan bersatu. Mereka itu terdesak kerana mereka berada dalam keadaan gundah gulana. Kerana apa? Kerana orang kenal mereka lama dah. KJ dia desak Presiden UMNO berundur sebab apa? Sebab apa? Dia tak pernah pun berjuang ketika 22 bulan parti kita ditindas oleh Bersatu. 17 bulan ketika parti kita ditindas oleh Bersatu, dia tak berjuang pun. Tapi dia diberi peluang untuk bertanding. Dan dia cakap besar di Sungai Buloh dan akhirnya kalah di Sungai Buloh. Dia kalah lah. Kenapa nak desak Presiden UMNO berundur? Sebab apa? Kamu ikutlah keputusan parti. Kami di bawah okey je. Kami di bawah ni cuma tak mau bersama dengan Bersatu saja. Yang lain tak apa, tuan-tuan. Kami di bawah ni, tuan-tuan, kami akar umbi di bawah ni tak mau bersama dengan Bersatu saja. Bersatu ni khianat kita. Dia khianat kita di pilihan raya ke-14. Dia khianat kita ke-17 bulan kita memaafkan dia, mengangkat dia sebagai Perdana Menteri. Dia khianat kita di pilihan raya ke-15 dengan petenah. Dia kata Zahid Hamidi nak jadi Perdana Menteri. Habislah Malaysia. Dia menakut-nakutkan orang muda. Kononnya Zahid Hamidi nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Sedangkan tuan-tuan tengok hari ini, siapa yang nak sangat jadi Menteri? Anwar dengan Muhyiddin. Betul? Tuan-tuan, istiqamah. Jangan termakan dengan strategi licik yang dimainkan gunting dalam lipatan. Mereka sekarang ni dengan kumpulan-kumpulan kecil ni asyik pergi dekat WTC. Undur Zahid. Undur Zahid. Lepas tu ada pula wanita wilayah. Undur Zahid. Kenapa mereka nak sangat Zahid berundur? Sebab mereka nak menjual perjuangan UMNO ini kepada Muhyiddin. Adakah tuan-tuan sanggup UMNO diserahkan kepada Muhyiddin? Kalau kita bersama dengan Bersatu, kita takkan boleh bangkit selama-lamanya, tuan-tuan. Mereka ni tamak, saudara. Mereka akan membolot segala-galanya, tuan-tuan. Eloklah bagi Bersatu duduk dengan PAS tu. Yang kedua, tergiang-giang lagi telinga saya ucapan Haji Hadi. Haji Hadi kata, sekiranya sekiranya Perikatan dari Pembangkang, dia tidak akan sama sekali nak bersama dengan Barisan Nasional. Tuan-tuan, sekarang ni kenapa Perikatan Nasional nak mujuk Barisan Nasional? Sebab demi kepentingan Perikatan Nasional untuk mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan tikam kita dari dalam nanti, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Istiqamah, tuan-tuan.
beri kepercayaan penuh pada presiden kita. Presiden kita membuat perkara yang betul untuk menyelamatkan parti kita, menyelamatkan perjuangan kita dari dikhianati oleh Parti Bersatu. Kita kena bersama-sama istiqamah pada waktu ini. Kan? Kita kena solidariti, kita kena bersatu. Kan? Dan kita kena pastikan parti kita tidak dijual kepada Bersatu, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Boleh, no? Hampa jangan mimpilah Muhyiddin akan jadi Perdana Menteri. Dr. Zahid Hamidi takkan benarkan Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Pak Muhyiddin akan bunuh UMNO. Kan? Muhyiddin akan tikam kita dari dalam. Kan? No, enggak? Tak mahu kan? Tuan tengok baru ni bila kita dapat 30 kursi. Orang-orang mereka mengketawakan kita. Menyindir kita. Dengan berbagai-bagai sindiran. Menyakitkan hati kita. Nampak? Macam-macam mereka kata kepada kita. Parti yang dah tak relevan. Kan? Macam-macam orang kata kepada saya, tuan-tuan. Kan? Ramai kawan-kawan saya ni disindir dengan berbagai-bagai sindiran. Kan? Bila kita kalah di sini, melonjak-lonjak mereka. Bergembira, tuan-tuan. Tapi perancangan Allah itu maha hebat. Mereka tak cukup menjerti untuk mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan bermulalah strategi kedua mereka untuk menjadikan UMNO sebagai kambing hitam. Mereka fikir kita ni bodoh. Kan? Mereka nak kita ni menjilat-jilat Muhyiddin. Kan? Mereka nak kita ni cium tangan Muhyiddin. Kan? Sorry lah. Apa jadi pun saya yakin UMNO Barisan Nasional tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional. Saya dah berkata tadi, memaafkan musuh itu lebih baik dari anda memaafkan pengkhianat. Bersatu tu pengkhianat. Kan? Macam-macam mereka buat pada parti kita. Baru ni masa pilihan raya, duit tak ada langsung, tuan-tuan. Duit tak ada langsung, tuan-tuan. Kami kerja pagi sampai pagi. Duit untuk gerakkan jentera tak ada langsung, tuan-tuan. Semua sukarela, tuan-tuan. Makan apa yang ada makan je, tuan-tuan. Sebab apa? Kerana Bersatu bekukan duit kita. Kan? Bersatu sekat duit kita, tuan-tuan. Kan? Sedangkan orang-orang Bersatu kan? Mewah dengan wang ringgit, tuan-tuan. Kita ni senang, tuan-tuan. Bukan senang menghadapi pilihan raya tanpa duit, tuan-tuan. Bukan senang. Kan? Bersatu mewah mereka. Parti setahun jagung duitnya berlambak-lambak, tuan-tuan. Ambil duit dari mana? Wallahualam, kita pun tak tahu. Hak kami lah. Orang Perikatan Nasional, kenapa nak paksa kami? Kita tanya pada orang Perikatan Nasional, kenapa nak paksa kami? Kamu khianat kami. Kamu kata kami itik patah kaki. Kamu kata kami mengkarung. Kamu kata biawak. Kamu kata kami beruang. Kan? Kamu fitnah presiden kami nak jadi Perdana Menteri. Kamu takut-takutkan rakyat dengan berbagai-bagai hasutan. Kenapa hari ni kamu nak paksa kami? Ikut suka kami lah. Kan? Kamu kata kami parti yang kalah. Parti yang tak relevan. Bermacam-macam sindiran yang kamu buat pada kami. Hari ni kamu nak paksa kami. Kau pergi carilah tempat. Tak ikhlas apa? Bersatu tu pengkhianat. Bersatu yang mecah belahkan kepimpinan kita. Tengok di Arau. Bila Syahidan tidak dicalonkan. Syahidan menjadi pengkhianat bersama dengan Bersatu. Nampak? Tapi tak apalah. Mereka tak sangka lah. Di Perak, Alhamdulillah, kita tidak bersama dengan pengkhianat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa nak marah saya? Saya orang UMNO.
Kamu kan tak suka UMNO. Kamu kan kata parti kami ni parti penyamun. Parti kami parti keruh. Kan? Macam-macam kamu kata agak parti kami. Kan ni kami tak mau sokong kamu, kamu nak marah kami. Hei. Ha? Kamu benci kat presiden kami. Ha? Macam-macam kamu gunakan untuk menjatuhkan presiden kami. Ha? Kamu dulu nak mengharamkan UMNO. Ha? Kamu dah masuk dalam meeting Majlis Presiden Pakatan Harapan. Mahathir, Muhyiddin dah setuju dah UMNO diharamkan. Kan? Yang menghalang UMNO diharamkan siapa dia tuan-tuan pada waktu tu? Nak tahu? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim yang menghalang UMNO diharamkan oleh kerajaan pada waktu tu. Ini fakta tuan-tuan. Bukan saya puji dia. Ha. Sebab itu, bila Mahathir gagal untuk mendapatkan persetujuan Anwar Ibrahim untuk mengharamkan UMNO ketika mereka dalam kerajaan, Dr. Mahathir panggil Zahid Hamidi. Dr. Mahathir ugut Zahid Hamidi. Dr. Mahathir kata, Zahid, you kena bubarkan UMNO, bawa semua ahli parlimen UMNO, akar umbi UMNO, aset-aset UMNO ke dalam bersatu. Jadi, Dr. Zahid kata, no! Dia pertahankan UMNO Barisan Nasional hingga ke hari ini. Sebab tu UMNO Barisan Nasional masih hidup, tuan-tuan. Itu saya kata tadi, memaafkan musuh lebih baik daripada memaafkan pengkhianat. Tak apa tuan-tuan. Kita tuan-tuan kena tahu yang menghalang UMNO diharamkan oleh kerajaan PIS adalah Anwar Ibrahim. Ini fakta. Saya bukan penyokong Anwar Ibrahim. Tapi secara faktanya ketika Mahathir, Muhyiddin nak mengharamkan UMNO ketika mereka menjadi Perdana Menteri dan Muhyiddin Menteri KDN, yang menghalang Mahathir dan Muhyiddin mengharamkan UMNO adalah Anwar Ibrahim. Sebab tu Mahathir gunakan kaedah kedua, iaitu memanggil Zahid Hamidi, mengadap dia, mendesak Zahid Hamidi membubarkan UMNO sebab Mahathir tidak boleh mengharamkan UMNO daripada dalam kerajaan kerana Anwar Ibrahim menghalang UMNO diharamkan pada waktu itu. Ini fakta tuan-tuan. Kalau tuan tak percaya, tuan tanyalah kepada orang yang tahu benda ni. Maknanya memaafkan musuh tu lebih baik daripada memaafkan pengkhianat. Sebab pengkhianat yang bernama Mahathir Muhyiddin ni memang nak haramkan UMNO. Pada waktu tu Mahathir Perdana Menteri, Muhyiddin Menteri KDN yang menjaga ROS. Tapi mereka gagal untuk mengharamkan UMNO dari dalam kerajaan kerana Anwar Ibrahim menghalang pada waktu itu. Sebab tu mereka panggil Zahid Hamidi, mengadap mereka, dan Tun Mahathir desak Zahid Hamidi bubarkan UMNO sebab dia tak ada kemampuan nak haramkan UMNO daripada dalam kerajaan. Tuan fikir sendiri. Tuan nak maafkan musuh kah? Tuan nak maafkan pengkhianat? Musuh kita ni pernah mempertahankan parti kita dari diharamkan oleh Bersatu. Pengkhianat hari ni yang bersama dalam Perikatan Nasional ni, ada tuan fikir nak memaafkan musuh atau nak maafkan pengkhianat? Kau tanya saya lebih sanggup memaafkan musuh kerana musuh sanggup menghalang pengkhianat, mengharamkan parti kita. Adakah tuan-tuan nak kita maafkan pengkhianat ni? Parti kita akan dihancurkan kalau kita memberi peluang kedua kepada Muhyiddin untuk diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Apa kamu nak kata Dr. Zahid anak murid Anwar Ibrahim, kan kamu katalah tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya musuh kita ni ada hati juga untuk menghalang, pengkhianat, mengharamkan parti kita tuan-tuan. Kalau tak kerana Anwar Ibrahim menghalang Mahathir dan Muhyiddin mengharamkan parti kita dah diharamkan. Mana Anwar Ibrahim tolong kita pertama sekali. Lepas tu
bila Mahathir cuba memperalatkan Zahid Hamidi untuk membubarkan UMNO, Zahid Hamidi berkorban mempertahankan UMNO dan menjadikan dirinya sebagai kambing korban Mahathir dengan berbagai-bagai pendakwaan terpilih di dalam mahkamah. Itu cerita tuan-tuan. Kan? Jadi sekarang ni topik ni, nak memaafkan musuh atau nak maafkan pengkhianat. Dan hari ni memang Mahathir takut, Muhyiddin takut kalau Anwar naik jadi Perdana Menteri. Saya tak apa. Sebab orang berbudi kita berbahasa, orang beri kita merasa. Kan? Kalau musuh itu boleh menyelamatkan keluarga kita, boleh menyelamatkan perjuangan kita, lebih baik kita berbaik dengan musuh dari kita kembali bermaaf-maafan dengan pengkhianat. Pengkhianat ini nak bunuh parti kita. Mereka nak gunakan kuasa kerajaan pada waktu itu untuk mengharamkan UMNO, saudara. Anwar pertahankan UMNO, saudara. Sebab tu saya boleh maafkan Anwar sebab perbuatannya mempertahankan UMNO, menghalang Mahathir dan Muhyiddin mengharamkan UMNO. Sebab apa saya pertahankan Zahid Hamidi hari ini? Sebab Zahid Hamidi mengorbankan dirinya dari membubarkan UMNO mengikut kehendak pengkhianat bersatu ini, saudara. Dan hari ini UMNO masih wujud, tuan-tuan. Alhamdulillah, kita ada 30 kerusi. Kita nak pilih pengkhianat atau kita nak pilih orang yang pernah menyelamatkan kita? Hari ini kita ada 30 kerusi yang diikat dengan Akta Anti Lompat Parti dan juga perjanjian. Kita hari ini nak menyelamatkan musuh kita yang pernah menyelamatkan kita, atau kita nak menyelamatkan pengkhianat yang nak membunuh kita. Musuh kita ini menghalang pengkhianat, mengharamkan parti kita. Yang pertama, fikirkan. Yang kedua, adakah kita nak terikut-ikut dengan desakan On Hafiz, desakan KJ dan beberapa lagi gunting dalam lipatan yang mendesak Dr. Zahid Hamidi meletak jawatan? Kenapa mereka mendesak? Sebab mereka nak bersama dengan pengkhianat yang nak membunuh kita. Benda ni saya lama nak cakap, tapi saya tak boleh cakap sebab saya kena cari the right time, masa yang tepat untuk bercakap benda ni. Dan saya rasa dan saya yakin hari ini adalah hari yang tepat untuk kita menyampaikan perkara yang sebenar yang selama ni menjadi rahsia kepada kita. Saya sokong Anwar Ibrahim sebagai PM ke-10, tuan-tuan. Saya sanggup memaafkan musuh kerana musuh ni pernah menyelamatkan kita ketika kita tidak bersenjata, tuan-tuan. Teringat saya falsafah Presiden pertama Timor Leste. Jika musuh di hadapan kita, musuh itu tidak bersenjata lagi, musuh itu tercedera, dia bukan lagi musuh kita. Mana Anwar mempelakukan kita seperti itu, tuan-tuan. Dia tahu pada waktu itu UMNO tidak bersenjata, UMNO tercedera parah kerana kalah pilihan raya ke-14. Dia selamatkan UMNO, dia anggap kita kawan. Maka Anwar Ibrahim lah layak jadi Perdana Menteri Malaysia hari ini, bukan Muhyiddin Yassin. Sebab Anwar Ibrahim yang selamatkan kita masa kita tak ada senjata. Masa Mahathir dan Muhyiddin nak haramkan parti kita, orang ni halang parti kita dari diharamkan. Dia kata pada waktu tu UMNO kena ada, tak boleh haramkan UMNO. Tu yang keluar dari mulut Anwar ketika mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang dipengerusikan Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. No agak dua orang ni yang berkorban menyelamatkan UMNO. Anwar Ibrahim ketika kita tercedera dan tak bersenjata. Yang kedua, Zahid Hamidi
tidak membubarkan UMNO. Jadi saya minta lah kepada seluruh akar umbi UMNO, pertahankan Presiden UMNO, sokong sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO. Jangan sesekali meninggalkan barisan. Kalau kita meninggalkan barisan, bermakna kita akan terperangkap dengan gunting-gunting lipatan yang dihantar Muhyiddin hari ini. Boleh tuan? Clear no? Sebarkan like saya ni tuan-tuan. Jangan sedih tengok saya. Saya sokong Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang ke-10. Sebab Anwar Ibrahim menyelamatkan Parti Keramat UMNO. Anwar Ibrahim walau musuh kita dalam politik, tapi dia tak tergamak mengharamkan UMNO. Malah dia menghalang Mahdi dan Muhyiddin mengharamkan UMNO pada waktu itu. Yang kedua, kita sokong Dr. Zahid Hamidi sebab apa? Beliau mengorbankan dirinya, menolak kepentingan dirinya, menolak jawatan dan habuan dunia dengan tidak membubarkan UMNO. Dua ini adalah wira kita sebenarnya. Okey tuan, sokong Anwar PM ke-10. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi